الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita sambung petang ni kisah ke-27 muka surat 75. Anak angkat bukan anak kandung. Tak boleh bin anak angkat dengan nama pak angkat. Ya Allah Ta'ala turunkan ayat ni menegur Nabi Muhammad yang terlalu kasih kepada anak angkatnya, iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah, sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad. Memang orang Arab kalau mereka ambil anak angkat, mereka sayang, mereka akan binkan kepada diri mereka. Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala membatalkan kebiasaan Arab. Orang panggil adat tabanni. Membatalkan adat tabanni. Tidak boleh membinkan anak angkat kepada pak angkat. Kerana anak angkat tak layak dapat pusaka. Anak angkat tidak boleh berwalikan bapa angkat. Jadi panggil dia Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ud'uhum li'abaihim. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut nama mereka dengan bapa mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد sini Zaidun sini Zaid bin Harithah. Nama dia disebut jelas dalam Quran. Para sahabat yang ramai, Sayyidina Zaid seorang saja yang disebut namanya dalam Quran. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu Allah tak sebut nama. Allah sebut sifat-sifat dia aja. Ingatlah ketika mereka berdua dalam gua. Berdua tu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Zaid bin Harithah Allah Ta'ala sebut tu Zaidun. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Maksudnya, dan ingatlah
wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya, jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah, sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya. Dan engkau pula takut kepada cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti, yakni melanggar perintahnya. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya dengan menceraikannya, kami kahwinkan engkau dengannya, dengan isteri Zaid, supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya. Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Ada sambungan lagi. Ma kana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Surah Ahzab ayat 38. Maksudnya tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan Allah baginya. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Dan ingatlah, perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Kisah di sebalik ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan Zaid bin Harithah dengan sepupu baginda yang bernama Zainab binti Jahash al-Asadiyah radhiyallahu anha. Zaid adalah hamba milik Khadijah radhiyallahu anhu, yang kemudiannya dihadiahkan kepada Nabi selepas perkahwinannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal Zaid ni hamba Khadijah. Kemudian Sayyidatina Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi selepas kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda merdekakan Zaid dan menjadikannya sebagai anak angkat yang dikasihi. Ayah Zaid, Tok Wan Zaid datang ke Mekah nak merdekakan Zaid, nak ajak Zaid balik. Zaid tak mau. Sayyidina Zaid kata dia lebih rela jadi hamba Nabi Muhammad. Dia tak mau balik ke pangkuan keluarga dia. Keluarga dia tak Islam. Maka sejak itu Rasulullah sangat sayang kepada Sayyidina Zaid. Rasulullah merdekakan dia. Dan dia pun tak pergi mana, dia terus duduk bersama Rasulullah. Jadi maula, orang yang dibebaskan oleh Rasulullah. Tak balik kampung. Tak duduk dengan mak ayah. Dan Rasulullah ijtihad dia anak Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Dia anak aku. Sayang sampai terang tu lah. Dan orang pun duk panggil dia Zaid bin Muhammad. Orang tak panggil Zaid bin Harithah. Bila berlaku turun ayat ni, Allah nak suruh ubah balik ya. Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Nabi bagi dia kahwin dengan sepupu Nabi nama Zainab binti Jahash. Yang kemudiannya nanti Sayyidatuna Zainab ni akan jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerai ya.
Zaid dengan Zainab ni ada masalah rumah tangga, bercerai. Zaid dan Zainab ada masalah dalam rumah tangga. Pada mulanya, Sayyidatuna Zainab ni tak mau kahwin dengan Zaid. Pasal dia orang merdeka, Zaid itu bekas hamba. Sayyidina Zainab ni orang keturunan mulia. Sayyidina Zaid pula, dia hamba abdi. Jadi tak kufu. Kahwin ni kufu pun kena ambil kira juga, kufu. Keluarga, latar belakang, pendidikan dan sebagainya. Tapi dah yang masuk Minang tu Rasulullah. Rasulullah yang kira terpaksa terima. Tak terima takut kecil hati Rasulullah. Bahkan turun ayat Quran. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, ayat lain. Tak patut bagi orang beriman, lelaki maupun perempuan. Tak patut apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila sesuatu urusan itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah dan Rasul dah buat keputusan, tiba-tiba mereka memilih. Ada pilihan mereka sendiri. Tak patut. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Zainab pun terpaksa terimalah pinangan Rasulullah untuk Sayyidina Zaid. Ikut hati dia tak terima. Kalau dia menentang, dia menolak, takut dia dipanggil wa man ya'sillah. Siapa derhaka Allah, derhaka Rasul, dia telah sesat dengan dalalan mubina, kesesatan yang nyata. Jadi dia terpaksa terima, hati berat nak terima kahwin. Bila kahwin ni dia mulalah jadi masalah. Sayyidatuna Zainab ni dia anak orang kaya. Sayyidina Zaid pula hamba abdi. Sayyidina Zainab biasanya hidup senang, mewah. Sayyidina Zaid ni nak berjimat cermat. Jadi tak serasi, tak kufu. Dia senang cakap tak kufu. Akhirnya Sayyidina Zaid dah rasa tak serasi. Dia rasa merendah diri, dia taraf hidupnya rendah, isterinya lebih tinggi. Dia rasa dia hina, isterinya mulia, tak serasi. Tak serasi. Banyak kali dia jumpa Rasulullah, minta Rasulullah izinkan dia nak cerai Zainab, sepupu Rasulullah. Rasulullah tak bagi dia cerai. Pasal Rasulullah tahu dah ada satu rahsia yang Jibril bagi tahu, perancangan Allah, Zaid cerai Zainab, Zainab jadi janda, lepas itu Allah akan suruh Rasulullah kahwin dengan Zainab. Nabi tak mau kahwin dengan bekas isteri Sayyidina Zaid. Nanti orang kata kahwin dengan menantu. Nanti orang kata Muhammad kahwin dengan menantu. Kahwin dengan menantu tak sah. Kahwin dengan isteri anak, panggil menantu. Tapi sebenarnya Zainab itu bukan menantu, dia kekal sepupu Rasulullah. Sepupu boleh kahwin dengan sepupu. Tapi orang akan kata Nabi Muhammad kahwin dengan menantu. Itu yang Nabi tak bagi. Nabi kata dekat Sayyidina Zaid, amsik alaika zawjak, pertahankan rumah tangga kamu, jangan kamu cerai isteri kamu. Kalau dia cerai, habis hidah, Allah akan menyuruh Nabi kahwin dengan Zainab. Kahwin nanti jenuh jawab. Tahu jenuh jawab? Akan timbul fitnah. Orang akan kata Muhammad ni dah tak betul, dengan menantu sendiri pun dia nak kahwin. Dia bila bercerai pun menantu tetap menantu. Suami isteri bercerai, pak mentua dengan menantu hubungan tetap, hubungan itu musaharah. Pak mentua tetap tak boleh kahwin dengan menantu. Tidak ada istilah bekas menantu. Ini orang Arab jahiliah pun faham. Pak mentua dengan menantu memang tak boleh kahwin. Tidak ada istilah bekas pak mentua, bekas menantu.
Menantu dan pak mertua ni hubungannya kekal sampai kiamat. Nabi tak mau nanti orang kata kahwin dengan menantu. Sebenarnya itu bukan menantu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua jenis orang ni bukan menantu kita. Yang pertama, kalau saya ada anak angkat lelaki. Saya kalau ada anak angkat lelaki, macam Rasulullah ada anak angkat lelaki. Nama Sayyiduna Zaid bin Harithah. Isteri anak angkat lelaki kita. Isteri anak angkat lelaki kita tu bukan menantu kita. Maknanya dia tak boleh salam dengan kita. Dia isteri kepada anak angkat. Dia bukan menantu. Memang kita boleh kahwin dengan dia. Bila suami dia mati, anak angkat kita mati, isteri dia tu boleh kahwin dengan kita. Atau anak angkat kita cerai dia, habis dah, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi, kalau siapa-siapa ada anak angkat, isteri anak angkat tu tidak boleh salam dengan kita kerana kita bukan bapa mertua. Kalau makcik-makcik ada anak angkat perempuan, makcik ada anak angkat perempuan, suami kepada anak angkat hak perempuan tu, suami tu bukan menantu makcik-makcik. Ibu-ibu jangan anggap sebagai mertua. Jangan anggap suami kepada anak angkat itu menantu. Tak boleh salam. Kerana boleh kahwin. Kalau mazhab Syafi'i ni bersalaman, bersentuhan kulit lah, batal wuduk. Itu satu. Yang kedua, kalau saya ada anak tiri. Saya ada anak tiri lelaki. Anak tiri saya lelaki. Okey. Isteri kepada anak tiri saya. Isteri kepada anak tiri saya bukan menantu saya. Saya bukan pak mertua. Tidak ada istilah bapa mertua tiri. Menantu tiri. Tidak ada istilah bapa mertua tiri. Menantu tiri. Seperti mana tidak ada istilah bapa mertua angkat, menantu angkat, menantu isteri kepada anak angkat. Tak. Dalam Islam tak ada. Jadi, siapa-siapa yang ada anak angkat, isteri dia bukan menantu. Siapa-siapa yang ada anak tiri, isteri kepada anak tiri kita tu bukan menantu kita. Faham tak? Menantu kita siapa? Isteri kepada anak kandung kita. Itu. Isteri kepada anak kandung, yang tu dipanggil menantu. Atau anak susu. Kita ada anak susuan, isteri dia, betul lah menantu kita, isteri dia boleh salam dengan kita. Gitu. Baik. Ketika Rasulullah meminang untuk Zaid, Zainab dan keluarganya merasa keberatan ni pada awal-awal lah untuk menerima pinangan itu, memandangkan kedudukan Zainab yang mulia di kalangan kaumnya. Maka Allah menegur sikap mereka itu dengan diturunkan wahyu dalam surah Al-Ahzab ayat 36, ayat yang tadi saya baca dah, yang bermaksud tidak boleh bagi orang-orang beriman lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya membuat keputusan mengenai sesuatu perkara, bahawa ada bagi mereka pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Sesiapa yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dengan teguran itu, maka keluarga Zainab berpendapat mereka mestilah menerima pinangan itu agar mereka tidak termasuk dalam golongan yang sesat. Apabila Zaid tinggal bersama Zainab, Zainab memperlihatkan kemuliaan dan ketinggian kedudukannya yang menyebabkan Zaid tidak selesa hidup bersamanya.
Beliau pergi bertemu Rasulullah dan menyatakan keinginan untuk menceraikan Zainab. Baginda menasihatinya agar tidak bertindak menceraikan Zainab. Baginda memintanya bersabar dan cuba mengatasi masalah itu dengan baik. Baginda berkata, peganglah isterimu baik-baik dan bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Adalah hati Nabi, Nabi takutlah kalau berlaku perceraian ni, nanti Nabi akan diperintah Allah kahwin dengan Zainab tu. Nanti orang kata, orang memang suka mengata, orang akan kata Nabi kahwin dengan menantu. Padahal status itu bukan menantu. Isteri anak tiri bukan menantu. Isteri anak angkat bukan menantu. Ingat itu je. Isteri anak tiri bukan menantu. Isteri anak angkat bukan menantu. Ini bapak-bapak kena ingat. Untuk ibu-ibu, makcik-makcik pula dia kena ingat macam ni. Suami kepada anak angkat. Anak angkat dia perempuan, makcik ada anak angkat perempuan. Suami kepada anak angkat bukan menantu makcik. Suami kepada anak tiri, makcik ada anak tiri. Anak tiri makcik perempuan. Suami kepada anak tiri bukan menantu. Ingat tu je. Habis tu menantu siapa? Anak kandung kita berkahwin. Kita dapat menantu. Anak susu kita berkahwin. Kita terima menantu. Kita mertua, dia menantu. Soalan Ustaz, kalau anak tiri itu perempuan, suami dia itu pun bukan menantu juga kah? Ya. Siapa ada anak tiri, pasangan hidup dia tu bukan menantu kita. Itu suami kepada anak tiri tak boleh salam dengan makcik hari dan awal. Sebab anak perempuan itu, anak tiri itu perempuan. Okey? Anak tiri itu yang perempuan tu. Suami dia tak ada kena mengena dalam kehidupan kita. Sebab kita ibu tiri dia. Bukan ibu kandung dia. Bukan ibu susu. Kalau kita ibu susu, suami dia menantu kita. Tak boleh kahwin dengan menantu sampai kiamat. Kalau budak perempuan tu anak yang kita lahirkan, suaminya menantu kita. Anak yang kita susukan, suaminya menantu kita. Tapi kalau anak tu bukan anak susu, bukan anak kandung, anak tiri. Suaminya tak ada apa. Kita takat terhad dengan dia je. Kita dengan dia, kita anggap dia anak tiri. Menantu tiri tak ada, menantu angkat tak ada. Ingat tu je. Menantu tiri tidak wujud dalam istilah ilmiah. Menantu angkat juga tidak wujud dalam istilah ilmiah. Tak wujud sama sekali. Tak wujud sama sekali. Jangan sebut menantu angkat. Jangan sebut menantu tiri. Dia bukan menantu, kita bukan mertua. Macam tu. Baik, jadi Nabi kahwin dengan Zainab. Itu kahwin dengan sepupu. Bukan kahwin dengan menantu. Sebab Zaid bin Harithah tu anak angkat. Macam tu juga hukum anak tiri. Dalam fiqah itu diberi peringatan. Kadang-kadang orang ni dia poligami. Dia ada isteri 4 orang. Isteri 4 orang. Anak akan menganggap sebagai mak tiri. Mak kandung seorang, 3 lagi mak tiri. Tak apalah. Tu hubungan anak tiri dengan mak tiri. Okey. Kemudian anak tiri ni ada suami. Anak tiri ada suami. Suami kepada anak tiri itu tak boleh salam dengan yang bukan mak mertua dia. 3 orang lagi tu. Pak mertua dia ada isteri 4. Seorang tu mak mertua betul. 3 lagi tu Nepa panggil mak mertua tiri. Bukan mak mertua tiri. Tak ada apa-apa hubungan. Baik. Jadi Rasulullah takut tu lah. Takut nanti nak kena kahwin. Lepas tu jenuh menjawab. Apa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW adalah maklumat yang baginda terima daripada Jibril alaihissalam.
bahawa baginda akan diperintahkan berkahwin dengan Zainab selepas Zaid menceraikannya. Rasulullah SAW bimbang akan menerima tuhmahan dari musuh-musuh Islam. Mereka akan menghina dan mengutuk Rasulullah dengan berkata, Muhammad sanggup berkahwin dengan menantu sendiri? Bukan menantu. Sebab sebenarnya Zainab bukan menantu Nabi. Dia isteri kepada anak angkat Nabi. Macam tu kita panggil. Isteri kepada anak angkat. Isteri kepada anak tiri. Macam tu. Dia bukan isteri kepada anak kandung Nabi. Dan bukan isteri kepada anak susuan Nabi. Akhirnya dengan kehendak Allah, tak boleh ya. Walaupun Nabi larang jangan cerai, dia cerai juga. Sebab itu takdir Allah. Akhirnya dengan kehendak Allah, Zaid pun menceraikan Zainab. Krisis rumah tangga mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Setelah perceraian itu berlaku, Allah mengahwinkan Nabi dengan Zainab melalui arahan wahyu yang diturunkan dari langit. Perkahwinan ni tanpa wali. Allah yang jadi wali. Allah sebut zawwajnakaha. Zawwaj tu kahwin, na tu kami. Zawwajna, na tu kami. Kami kahwinkan ka, kamu, ha dengannya dengan Zainab. Muhammad berkahwin dengan Zainab. Banyak hukum yang kita dapat. Boleh kahwin dengan sepupu tak? Boleh. Zainab tu sepupu Nabi tu. Boleh kahwin dengan sepupu. Melalui arahan wahyu yang diturunkan dari langit. Kemudian Allah mengharamkan meletak bin atau binti kepada anak angkat. Kerana mereka bukan anak kandung kita. Allah juga mengharamkan berbangga dengan keturunan. Allah membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkatnya. Begitu juga seorang perempuan boleh berkahwin dengan bekas suami kepada anak angkatnya. Kalau ibu-ibu boleh kahwin dengan suami anak angkat. Sebab suami anak angkat tu bukan menantu. Ibu-ibu pun boleh kahwin. Suami anak angkat, suami anak tiri, ibu-ibu boleh kahwin. Ayah-ayah boleh kahwin dengan isteri anak angkat atau isteri kepada anak tiri. Kita tak boleh kahwin dengan isteri anak kandung. Kita tak boleh kahwin dengan isteri kepada anak susuan. Baik, kemudian kita tengok pula kisah 28, ulat gonggok berselawat kepada Nabi SAW. Allah berfirman, ini kelebihan selawat. Sampai ulat pun berselawat. Takkan kita tak mau selawat. Hari Jumaat terutamanya kita kena rajin-rajin berselawat. Pohon tongkoi kayu, perdu kayu kurma pun berselawat. Menangis rindukan Rasulullah. Maka kita lagi-lagilah kena rindu. Banyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah. Bila sebut Allah, Allah ni perbuatannya tidak ada dulu kemudian. Allah ni, bila kata Allah berselawat ni makna sejak azali ya. Sebelum Nabi kita diciptakan, Allah duk selawat dah. Allah duk selawat dah. Sebab tu disebut Nabi. Nabi ni jadi Nabi. Kuntu nabiyan. Aku dah jadi Nabi. Wa Adam lamun jadalun fi tinatihi. Ketika Nabi Adam masih replika tanah. Aku jadi Nabi dah. Tu ayat ni kata ala Nabi. Bukan ala Rasul. Nabi jadi Rasul umur 40. Jadi Nabi lama dah. Sebelum Nabi Adam lagi. Sebelum Nabi Adam lagi, Nabi Muhammad dah jadi Nabi. Cuma diisytiharkan dengan wahyu Iqra. Iqra tu bukan lantik jadi Nabi. Jadi Nabi lama dah. Sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Bila? Tak usah tanya bila. Allah ni tidak boleh ditanya bila.
Allah selawat kat Nabi ni sejak bila? Sejak azali. Azali tu bila? Tak ada apa-apa lagi Allah dah selawat dah. Belum cipta langit, bumi, matahari, bulan Allah. Yusallun ni fi'il amar, menunjukkan istimrar. Istimrar ni mana terus. Tak ada berhenti. Tiada permulaan, tiada kesudahan. Tu sifat Allah. Allah selawat ni sejak azali. Azali belum diciptakan apa-apa makhluk. Selawat ni sampai bila limit ni apa? Yusallun, istimrar, terus non-stop selawat kat Nabi. Selawat dengan makna mencurahkan kasih sayang, rahmat dekat Nabi. Allah bagi rahmat, rahmat, tak berhenti-henti. Dan malaikat duk doa, ya Allah sayangilah dia, ampunilah dia, doa rahmat dan maghfirah. Wahai orang-orang yang beriman, kita lah manusia, jin, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam. Ada dua tu. Yang pertama, berselawatlah, sallu, arahan suruh selawat. Sallu alaihi, selawatlah katnya. Arahan membawa makna wajib. Wajib berselawat. Sekurang-kurangnya dalam semayang, tahiyat akhir, rukun wajib berselawat. Sekurang-kurangnya sehari 5 kali wajib berselawat dalam tahiyat akhir. Rukun solat. Sallu, selawat. Yang kedua, wasallimu, ucapkan salam. Dua perintah. Perintah berselawat dan perintah memberi salam. Dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi selawat saja tak kena. Di mukadimah kitab selalu disebut hukum selawat sahaja tanpa salam. Makruh. Yukrahu ifradus salah anis salam, anit taslim. Makruh berselawat sahaja tanpa mengucapkan salam. Di mukadimah kita Iqna' Syekh Syarbini Khatib sebut. Contoh selawat saja macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada bunyi wasallim langsung. Salli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu makruh tu. Tu tak betul tu. Selawat yang betul kena campur salli, kena campur wasallim. Digabung dua-dua. Maknanya kita menjunjung perintah Allah, sallu alaihi wasallimu. Sallu wasallimu. Selawat yang lengkap seperti dua sayap burung, belah ni salli, belah ni sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu habis ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak cukup. Dia kena ada wasallim. Allahumma ya Allah salli. Cucurilah selawat. Wasallim. Dan ucapkanlah salam ala Sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Orang Melayu kita ni dia biasa selawat saja. Makruh. Tapi baiklah pada yang tak selawat. Baik sikit. Tak sempurna. Kita buat bagi sempurna. Liyabluwakum, Allah cipta kita hidup mati semua Allah buat. Liyabluwakum, Allah nak uji kamu. Ayyukum, siapa di kalangan kamu, ahsanu amala, yang buat amalan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya selawat bersekali dengan salam. Allahumma, tak payah. Allahumma salli, jangan ala lagi. Salli wa sallim dulu, baru ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, kita selalu macam tu. Jangan ala lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Selawat dan salam ala Sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Kita selalu duduk lepas semayang dulu kan, duduk berjabat tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Tak betul. Rajin selawat tu bagus dah. Tak lengkap. Selawat dan salam. As-salatu wassalam ala Rasulillah. Macam
ulama-ulama hadis bila tulis hadis dia akan ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu selawat sekali salam. Cantik. Lengkap. Kita periksa nak 50 markah ke nak 100? Nak 100 kan? Jadi kalau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu 50 kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru cantik. Tu dalam tahiyat ada salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dalam tahiyat salam ada, jangan kata tak ada salam ada. Assalamu alayka ayyuhan nabi tu salam. Tu di hujung selawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Nawawi jawab isu tu. Kod ada orang petikai. Orang kata tahiyat akhir tu selawat lah, tak ada salam pun. Imam Nawawi kata ada salam. Perhati, salam ni duduk awal. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tang tu ada salam. Sebab tu hujung tu selawat saja. Maknanya kandungan tahiyat tu tak tinggal salam. Kita duk selawat selalu-selalu ni, jumpa orang jabat tangan dulu kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak sebut salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak apa betul orang duk biasa buat benda tak lengkap ni memang payah. Ubah-ubah. Bulan Ramadan dulu. Tok Bilal, Allahumma salli ala, salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tu Tok Bilal yang mengaji. Hak sahut belakang okey, sallallahu wa sallama alaihi. Hak belakang okey, Tok Bilal selalunya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatkan dekat Muhammad. Mana salam? Kali kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkan dekat Nabi Muhammad dan selawatkan keluarga Nabi Muhammad. Mana salam? Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya Allah, selawatkan pemimpin kami, pemberi syafaat dekat kami, harapan kami, Nabi Muhammad. Mana salam? Tak ada. Saya kalau tazkirah Ramadan, saya suruh tambah sikit lagi. Bagi secukup rasa. Allahumma salli wa sallim. Salli, cucuri selawat. Wa sallim, dan cucuri salam. Sebab Allah minta kita dua benda. Sallu satu, wasallimu satu lagi. Dua, bukan satu. Jadi buat yang terbaik. Ulama-ulama kalau mereka berselawat memang lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tu paling pendek. Kalau panjang sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Dia sebut apa? Wa barik pak? Wa sallim. Allahumma salli, hujung tu tak tinggal, wasallim. Ulama-ulama hadis ketika meriwayatkan hadis, sallallahu alaihi wasallam. Kalau salla wasallam, salli wasallim. Tu dia punya grammar dia lah. Kita dulu surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau lupa apa-apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallim. Kena buat wasallim semua. Baru betul. Tak sedap kesilapan yang biasa dilakukan. Selawat tu bagus, tapi selawat tak lengkap. Dia jadi yukrahu makruh ifradus salam, ifradus salah, menunggalkan salat anit taslim, tanpa menyebut salam. Selawat saja makruh. Selawat dan salam. Bukalah kita tafsir berkaitan ayat ni, mesti ditekan sallu, di highlight. Wasalli, waw mughayarah. Waw tu dan tu benda lain, selawat lain, salam lain. Dia tak boleh kata aku selawat tu sekali salam, aku salam tu sekali selawat. Tak boleh. Sallu wa sallu alaihi wa dan orang panggil huruf ataf. Ataf lil mughayarah. Selawat tu lain, salam tu lain. Kita baca dua-dua, selawat dan salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Sallallahu wasallam. Sallallahu wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim.
buat space renggang sikit. Salli, jangan dua ala lagi. Salli wa sallim dulu, baru ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke tak boleh? Kita nak perbetul benda yang kurang tepat. Mungkin janggal lah. Ada seorang Tok Bilal tu saya tegur. Mereka buat tarawih 4, lepas tu berhenti tazkirah, saya tegur tazkirah. Lepas tu nak sambung pula, Allahumma salli. Dia fikir, nak main wa sallim tu kan senang. Duk biasa salli ala teri. Allahumma salli. Ustaz tak bagi kata ala lagi. Allahumma salli. Orang belakang kata wa sallim. Dia jadi blur tu kan. Nak ubah benda duk biasa. Nak ubah. Bukan senang. Tapi berubah lah. Supaya selawat kita itu tepat. Supaya selawat kita tu tepat. Kalau tidak ayat ni kita hanya beramal tekat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tu tak buat. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh. Wasallim kena bubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada wasallim kena tambah hujung. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Padanan selawat. Salli wa barik wa sallim. Salla baraka wa sallam. Kunut kita pun. Kunut kita tutup tu. Wa sallallahu. Salla ada salla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. An-Nabiul Ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kena ada salam tu. Baraka ni tak ada apa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Salla wa sallam. Salli wa sallim. Salli wa sallim. Itulah selawat. Selawat mesti bercampur dengan salam. Jangan selawat saja, tak salam. Ni lupa apa gaul pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana salamnya? Tak berapa kena. Adab tu tak kena. Adab tak kena. Jadi kalau kita nak rajin selawat, selawat sekali salam. Jangan selawat saja. Ayat tak betul. Bukanlah kita bab selawat ni. Memang mesti disekalikan dengan salam. Kalau tidak selawat itu tidak sempurna. Ulama menghukum makruh. Makruh selawat saja tak salam. Seperti mana kita buat umrah, kita pergi Mekah aja, Madinah tak pergi. Faqat Jafa ni, dia pergi Mekah ya, Madinah tak main. Dia telah berlaku keras. Dia telah apa Jafa ni? Kurang adab denganku. Faqat Jafa ni. Man hajjal bait. Siapa buat haji di Baitullah. Alah rupa duit sangat, main lah Madinah. Dia tak mau pergi Madinah. Duduk hotel Mekah lama-lama. Lepas tu balik gitu. Faqat Jafa ni, dia telah bersikap keras. Kurang ajar. Kurang sopan denganku. Maka kita perlu beradab dengan Allah. Allah mau sallu alaih. Allah mau juga wasallimu taslima. Selawat dan salam. Kisah Nabi Daud ni pun saya biasa sebut dah. Dia dengan ulat gonggok. Ulat gonggok ni rajin berzikir tu 1000 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap pagi 1000 kali. Tengok muka surat 80. Dan ulat gonggok ini berselawat macam selawat ni, selawat Imam Syafi'i ni. Selawat ummi orang panggil. Ulat gonggok berselawat 1000 kali sebelah malam. Setiap malam aku berselawat. Ni selawat Imam Syafi'i ni. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Hujung tu wasallim. Depan tu salli. Cantik tu. Betul tu. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli tambah wasallim. Dia tak jadi bagus, tak jadi bagus. Tak jadi sempurna. Orang awam kalau dia dengar seseorang ni rajin berselawat, dia kata okey. Tapi orang yang baca kitab, dia kata okey dah tapi kurang okey. Kerana selawat saja alangkah baiknya kalau tambah sikit lagi salim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bagi orang awam yang tak mengaji, dia ada penceramah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata bagus ya, selawat tak berhenti. Selawat tak berhenti tu bagus. Selawat buhlah salam sama. Baru meimtithalan, menjunjung perintah Allah di dalam Al-Quran. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, kalau selalu
merajaah, mutalaah kitab-kitab berkaitan selawat dan salam, kita akan jumpalah ulama mengatakan makruh selawat saja tanpa salam. Dan Imam Nawawi mempertahankan jika ada orang kata tu tahiyat akhir tu selawat ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tak ada apa salam. Imam Nawawi kata hampa perhati elok-elok. Dalam tahiyat tu siapa kata tak ada salam? Ada. Cuma ditakdim, diawalkan salam. Assalam. Tu salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau kita payah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk biasa begitu kan? Kena tambah hujung. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tambah salim di hujung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau wa barik wa sallim. Kena bagi masuk juga salim tu. Kalau dua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala 1000 kali, 1,000,000 kali pun tak bagus, jadi makruh. Ini kita tertipu. Dalam surah Kahfi kata ada golongan yang tertipu. Dia kata yahsabun, mereka menyangka annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a. Ni apa buat tu? Yuhsinuna sun'a. Perbuatan mereka tu sehabis elok. Yahsabun, mereka sangka annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a. Ni apa buat tu cantik dah, apa dia tak cantik? Ni ilmu penting. Ilmu selawat pun penting. Apa-apa pun perlukan ilmu. Allah kata selawat dan salam, kita selawat saja. Tak kena. Selawat berserta salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau terlupa wa sallim, berhujung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah lagi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru ayat itu ayat yang sempurna. Selawat pun ada, salam pun ada. Nampak mudah. Tapi kalau tak biasa, tak mengaji, tak tengok kitab-kitab, tak tengok tafsir ayat ni, kita Allah nak dua benda, kita buat 1/2 saja. Tak lengkap, maka ada ulama kata khilaf aula, tak sopan. Ada ulama kata makruh. Janganlah kita termasuk dalam golongan yang yahsabuna, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka buat tu elok dah, rupanya tak elok. Itu perlunya tawasau, saling tegur menegur, pesan berpesan. Kalau bahasa sopan kita tak elok dah, cuma nak tambah elok lagi, jatuh manis dah, tapi kurang manis kalau selawat saja. Nak manis, selawat berserta salam. Sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh juga. Wa sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dekat tu mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mana kurang tepat itu kita perbetul-perbetulkan bagi dia jadi tepat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.